Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, marilah kita semua bersyukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah, dapat kita bersama lagi pada pagi ini mengimarahkan rumah Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita di rumah Allah ini diredai oleh Allah, diterima amal sama ada fardu maupun yang sunat, dan semoga Allah istiqamahkan kita sampai akhir hayat menjadi orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Kerana mereka yang terpaut hatinya dengan rumah Allah, di akhirat nanti mereka diberi jaminan berada di bawah naungan yang ketika mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka yang tergolong itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, dalam surah At-Taubah ayat 40 ada kisah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika berada dalam Gua Sur. Ketika mana dalam Gua Sur tersebut, kalau melihat hadis dalam Riyadhus Salihin, Sayyidina Abu Bakar menceritakan bahawa kalaulah orang kafir menundukkan kepala, pasti mereka akan nampak kita. Ketika mana dalam Gua Sur tu memang Sayyidina Abu Bakar nampak kaki orang kafir dah sampai dah depan pintu gua. Cuma pintu gua tu dia ada tembus. Satu lubang pintu besar, satu ada kecil sikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata kalau mereka nampak tunduk sikit dah nampak dah kita. Tapi Allah punya kuasa, Allah letakkan sarang labah-labah di depan pintu. Maka ketika itulah Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa pendapat kamu kalau ada dua orang yang ketiga tu Allah Subhanahu wa taala? Maknanya tak perlu risau, Allah bersama dengan kita. Ini datang ayat 40 surah At-Taubah yang saya bacakan tadi. Idhuma fil ghar, ketika mana mereka berdua, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi, ketika mana seorangnya berkata kepada sahabatnya, iaitu Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, jangan kamu bimbang, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Jadi oleh itu, pesanan daripada ayat ini ialah tenangkan hati kita dengan ingat Allah Subhanahu wa taala. Hatta kalau kita nak ucap kalimah ini pun boleh. La tahzan innallaha ma'ana. Ini bukan salah kalau kita nak sebut ayat ini ketika kita tengah risau, sedih, gelisah, hati tak tenang, ada serba tak kena, sebut kalimah ini, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama dengan kita. Jadi bila Allah bersama dengan kita, tak ada siapa pun boleh mengapa-apakan kita. Ini kena yakinlah. Kelebihan bila Allah bersama dengan kita,
Sebagaimana ayat tadi, fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Allah akan turunkan ketenangan. Jadi zikir banyak-banyak Allah, ingat Allah. Lebih-lebih lagi kita ni zaman akhir. Ini baru Rusia lawan Ukraine tau. Belum lagi negara lain lawan lagi. Ini semua ada agenda lah. Saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah, tak payah nak beri pihak pada mana-mana. Ini semua ada fitnah, di sebalik mereka tu ada fitnah. Kita hati-hati, jangan salah faham. Kan ada pula bergaduh, saya sokong Rusia, yang ni sokong Ukraine. Sibuk benda tu. Bila orang tanya saya, ustaz sokong mana? Ustaz sokong Rusia ke Ukraine? Saya kata, saya nak sokong benda apa? Semayang malam pun tak bangun. Kita ni kalau nak sembang pasal perang, tengok dulu qiyamul lail bangun ke tidak. 2 rakaat Allah minta pun tak boleh bangun. Padahal Allah turun di langit. Tanya siapa minta Allah nak bagi, siapa minta ampun Allah akan ampunkan, siapa ada hajat Allah akan tunaikan. 2 rakaat tahajud pun tak bangun, tiba-tiba cerita pasal perang. Sedangkan hakikat, kalau kita nak pergi berperang, roh kalau kosong, kita akan kalah seperti debu sahaja. Jadi oleh itu tak payahlah sibuk pasal peperangan, sibuk dulu amalan malam. Kalau Dajjal datang, lagilah. Apa pun tak boleh buat. Jadi kuatkan malam kita dengan qiyamul lail, solat tahajud khususnya. Jadi balik pada ayat tadi, Allah akan turunkan ketenangan kepada kita bila kita ingat Allah. Ketika tidak ada siapa yang bantu kita, macam Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi, mana ada siapa? Mereka berdua je. Allah turunkan ketenangan. Dan bahkan Nabi SAW boleh tidur lena lagi dalam tu. Cuma Sayyidina Abu Bakar dia agak gelisah sedikit, tapi tenang juga selepas itu. Begitu juga Allah akan turunkan bantuan. Wa ayyadahu bi junudin lam tarauha. Allah turunkan bantuan dengan tentera yang tak nampak. Jadi kita yakin dengan Allah, insya-Allah Allah akan tolong kita. Ada masalah, ingat Allah. Jangan cari kawan dulu. Jangan cari kawan dulu. Cari Allah dulu. Tiba-tibalah contoh kita rosak kat tepi jalan. Jangan cari kawan dulu. Ngadu pada Allah dulu. Ya Allah, kita saya rosak ya Allah. Kau tolonglah aku ya Allah. Kau turunkan bantuanmu ya Allah. Tunjukkan kekuasaanmu padaku ya Allah. Jangan pelik nanti Allah hantar sesuatu yang mungkin di luar jangkaan kita, yang kita pun tak tahu. Allah boleh buat. Semua Allah boleh buat. Tanpa kita cari, tanpa kita usaha, Allah boleh hantar. Sebab kita cari Allah dulu. Tapi bila kita cari makhluk, kita cari manusia, Allah lepaskan. Pandai-pandailah. Pandai-pandailah orang tu settlekan. Jadi nasihatnya, ingat Allah di mana saja kita berada, insya-Allah ketenangan bersama dengan kita. Baik, kita sambung hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin, hadis yang ke-70. Masih lagi di bawah tajuk Babu Taqwa, bab mengenai taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ad-dunya hulwatun khadiratun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kayfa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ataupun nama asal Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ialah Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan, ni nama asal dia. Abu Sa'id Sa'ad, bukan namanya Abu Sa'id tu Abu Sa'id, bukan. Nama asalnya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Jadi banyak sahabat begitu, nama masyhur bukan nama asal. Sayyidina Abu Bakar saya banyak kali ulang, sebab kita duk ingat Sayyidina Abu Bakar tu nama dia Abu Bakar. Ya, memang orang kita ni kalau Abu Bakar memang nama dia lah, tak ada nama lain dah. Tapi Sayyidina Abu Bakar bukan namanya Sayyidina Abu Bakar. Dalam kitab Riyadhus Salihin ni mana ada. Ketika mana hadis yang saya baca tadi cerita pasal Sayyidina Abu Bakar yang gelisah dalam gua bersama dengan Nabi SAW, dalam sanad hadis tu disebut nama Abu Bakar dengan penuh sekali. Iaitu asal nama Sayyidina Abu Bakar ialah Abdullah bin Uthman. Ini nama asal Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar dapatlah nama Abu Bakar tu. Bapa dia Uthman radhiyallahu anhu pun jadi sahabat, tapi dia lambat sikit masuk Islam, dan nama gelarannya Abu Quhafah. Biasa orang ingat Abu Quhafah aja nama bapa Sayyidina Abu Bakar, tapi namanya asal Uthman. Boleh buka kitab Riyadhus Salihin dalam babu fil yaqin wa tawakkul, yakin dan tawakal.
Dalam kisah tu ada sebut penuh nama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dialah salah seorang sahabat yang seluruh ahli keluarga dia masuk Islam, termasuk mak dia sendiri. Mak, anak-anak Sayyidina Abu Bakar bila masuk Islam semua masuk Islam. Dan dia juga sahabat yang mana sebagaimana kitab Sayyarus Salikin sebut, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, ditulis perkataan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaih dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau nak ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh manusia, pasti iman Sayyidina Abu Bakar lebih berat lagi daripada iman orang lain. Sebab Allah beri kelebihan banyak pada Sayyidina Abu Bakar ni. Dia bersama Nabi daripada awal susah, sanggup tolong Nabi dalam apa-apa sahaja keadaan. Ketika mana orang menidakkan Nabi SAW, peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW balik daripada Mi'raj, duduk di rumah Nabi termenung, lalu Abu Jahal. Ini pun ada dalam kitab apa sana, saya lupa nama kitab tu. Dalam kitab tu ada sebut Abu Jahal lalu tengok Nabi termenung tepi jalan, tepi rumah. Lalu Abu Jahal pun datang, apa hal ni Muhammad, macam tengok mesti ada apa-apa ni, ada cerita apa-apa ke? Maka kata Nabi SAW, ya, apa dia? Malam tadi aku telah diisra'kan. Dalam riwayat Nabi tak cerita pasal Mi'raj, Nabi cerita pasal Isra' saja. Mi'raj Nabi tak cerita, sebab Isra' pun ramai orang tak percaya. Apatah lagi kalau cerita Mi'raj. Isra' tu duduk dalam dunia lagi, tak keluar pergi mana-mana lagi, dalam dunia lagi. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tu je. Itu pun orang tak percaya. Maka kata Abu Jahal, betul ke Muhammad? Ya. Subuh kau kat sini? Ya. Tu dia tak boleh percaya. Maka dia mula nak memperkenalkan Nabi SAW. Dia panggil semua orang-orang, panggil ni, dia beritahu apa? Ni Muhammad ni mendakwa bahawa malam tadi dia telah berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam satu malam, sekarang dah balik sini. Maka semua mula Muhammad bohong. Dan ada pula yang murtad, murtad. Dan ada pula yang pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar lepas tu. Sayyidina Abu Bakar tak ada bersama. Maka kata pada seorang, berkata pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu tak dengar ke sahabat kamu dia berkata apa? Malam tadi di Isra' dia berjalan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang berkata itu Muhammad, lebih daripada itu pun aku percaya. Ni hebat, iman dengan perkara yang ghaib. Nabi punya sabda percaya terus, tak ada petikai. Ini Sayyidina Abu Bakarnya. Lepas tu dapat gelaran As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar memang ranking tertinggi sahabat disebabkan kehebatan beliau bersama dengan Nabi SAW. Dan juga salah satu kelebihan, pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bersama dengan Nabi, dilihat di bintang kat langit. Maka dia saja nak tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak bintang kat atas ni amalan macam siapa ni? Maka kata Nabi SAW, ni amalan bintang yang banyak-banyak ni adalah amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Aisyah harap bapak dia, Sayyidina Abu Bakar. Tapi Nabi jawab, amalan banyak-banyak bintang ini adalah amalan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka sedihlah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana dengan bapakku? Lalu Nabi SAW bersabda, amalan seluruh Sayyidina Umar dengan satu malam Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi dalam gusur masih tak sama. Amalan seluruh Sayyidina Umar, seluruh hidup dia punya amalan, nak menyamai satu malam Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi dan gusur pun tak sama. Hebat betul Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi mudah-mudahan tak dapat kita jadi Sayyidina Abu Bakar pun, ke arah pun okeylah. Mudah-mudahan kita semua tirulah macam apa yang telah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi balik pada hadis ni, riwayat daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya dunia ini adalah manis dan segar. Hulwatun manis, khadiratun hijau. Tapi bukan hijau semata-mata hijau, maksudnya segar, cantik pada mata, cantik pada pandangan mata. Jadi Nabi SAW telah berbuat perumpamaan dengan menisbahkan dunia ini dengan benda yang manis. Sebab bila benda manis orang boleh faham. Maksudnya apa? Seronoklah benda manis, suka. Semua orang suka benda manis. Hatta dia kecil manis pun, dia pun nak makan benda manis juga. Betul tak? Tahu kecil manis tinggi, tapi benda juga benda manis. Jadi oleh itu apa? Sebab benda apa? Seronok, suka benda manis.
Nabi ibarat begitulah dunia. Dunia ni orang suka sebab dia nampak macam manis dan dia nampak segar. Khadirah ni asalnya untuk sayur-sayuran, al-buqul. Tetapi nisbahkan maksudnya bukanlah sayur. Dunia ni bukan sayur. Dunia ni maksudnya dari segi pandangan mata nampak cantik, seronok melihatnya. Begitulah maksudnya dunia ni, orang seronok tengok, orang seronok tertarik dengan dunia. Di sini juga ulama kata kenapa Nabi SAW nisbahkan kepada benda yang manis dan benda yang segar, nak beritahu kepada kita bahawa supaya apa? Manusia itulah yang terjadi pada manusia. Bila dah suka dengan dunia, dia akan berlumba-lumba untuk dapatkannya. Dia tak kira apa dah, sebab benda sedap. Cuma benda tu tak sedap, mau bagi kat orang kan. Tak sedap bagi kat orang, yang bila sedap dia bagi kat dia. Itulah kita semua. Itulah dunia sebenarnya. Dan sama juga dalam ni, dalam bab berkaitan dengan ibadat. Kenapa kita ni tak semangat nak beribadat? Baru 2 rakaat dah malas. Puncanya sebab tak dapat kemanisan dalam beribadat. Seorang yang dah dapat kemanisan dalam ibadat, jangankan 2 rakaat, sembahyang tarawih 20 rakaat, 40 rakaat pun dia boleh buat. Sebab dah manis, seronok. Macam tadilah, bila benda manis suka tambah lagi. Sekejap lagi minum kan, mana tahu kan, minum hidang air, orang offer nak tambah lagi, boleh. Dia minum, boleh lagi. Sebab apa? Sebab benda tu sedap. Cuba buat tak sedap, kopi pahit kan, mana tahulah siap buat kopi pahit kan hari ni. Sekali minum pahit, nak tambah tak apa, cukup lah, bagilah orang lain. Dia jadi macam tu. Itu dalam ibadat, dalam beribadat kepada Allah. Kita hari ni banyaknya ibadat rasa pahit dia. Lepas tu 2 rakaat, dah cukup lah 2 rakaat. Tahajud 2 rakaat, cukup lah tu. Okey lah tu, ramai lagi kat luar tak sembahyang tahajud. Dia mulalah. Kita duk banding dalam bab ibadat tak sama macam dalam bab kita punya benda yang kita suka. Jadi oleh itu ulama kata carilah kemanisan dalam beribadat. Kita kena cari kemanisan dalam beribadat sampai dapat. Sebab bila kita dapat, maka tak ada lagi halangan yang boleh halang kita untuk beribadat kepada Allah. Apa jadi pun kita akan terus buat. Itu dah semangat. Tapi sekarang tak semangat, itulah lemah je memanjang. Jadi hadis ni cerita pasal dunia ni Allah jadikan dia jadi nampak macam manis, nampak macam segar, tapi hakikatnya tidak. Nabi ibaratkan sahaja, bukan betul-betul. Kerana manusia akan tertipu di sebaliknya. Contoh macam manis tadi. Berapa lama je benda tu manis? Contoh kita minum air manis. Manis ni sampai ke mana? Kat tekak je. Lebih tu turun ada lagi rasa manis. Rasa kat tangan-tangan, rasalah tangan manis. Ada rasa sampai kaki, rasa kaki pun manis. Kalau kat syurga je, makan buah semua terasa. Kalau benda tu sedap, semua rasa sedap. Gigi rasa sedap, kepala rasa sedap, semua rasa sedap. Tapi kat dunia tak ada, sampai kongkong je. Tekak je rasa sedap. Sedap lah. Dah masuk dalam perut tak ada jadi sedap dah. Ibarat begitulah dengan dunia. Dia punya manis, dia rasa seronok dia sekejap je. Lepas tu musibah. Macam segar lagi pada pandangan mata. Nampak seronok mata. Tapi bila dah dapat harta tu, contohnya harta, mulalah akan berlaku macam masalah lagi. Sebagai contoh, harta yang berbentuk yang boleh dipusakai ni, harta pusaka, harta waris. Mula-mula dapat seronok lah. Aku ada harta sekian. Tunggu dia mati. Tengok perebutan harta akan berlaku. Jadi apa faedahnya? Dia akan jadi susah. Kesan daripada dia tak didik anak-anak dia, pasangan dia untuk kepada agama, faham bahawa harta ni bukan untuk direbutkan. Ada bagilah sama harta, ataupun ikutlah faraid ataupun sedekah je semua. Senang. Jadi orang tak faham, benda itulah direbut-rebutkan sampailah ke hari ini. Peristiwa berebut harta pusaka ni sampai hari ni pun masih tak habis-habis. Mati je akan timbullah masalah pasal harta. Jadi oleh itu, bukan benda seronok dunia ni, tak seronok mana pun. Kereta yang kita dapat baru beli kereta tu. Berapa lama je baru dia tu? Seronok dia berapa lama je? Kita kata dah 3 tahun, 4 tahun dah tak seronok dah, nak tukar kereta baru dah. Itulah dunia. Dia punya sedap dia sekejap. Makan buah rasa sekejap. Dia punya sedap tu sekejap, sebentar sahaja. Jadi berbalik kepada kita, fahamlah dunia ni tidak ada apa-apa pun nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha mustakhlifukum, sesungguhnya Allah melantik kamu menjadi khalifah, orang yang menguruskan muka bumi ini. Lalu Allah akan melihat bagaimana kamu lakukan
di muka bumi ini. Jadi kata Nabi SAW yang seterusnya adalah Allah serahkan dunia ini kepada manusia untuk uruskan. Itu dia panggil khalifah. Tetapi kena faham bukan semata-mata dapat aku punya. Tidak. Uruskan dengan yang terbaik. Sebab setiap apa yang kita dapat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan ditanya oleh Allah. Kullukum mas'ulun. Kita semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan apa yang kita ada. Jadi oleh itu, jaga-jagalah dengan apa yang kita miliki. Kalau tak boleh jawab dekat akhirat, nauzubillah min zalik. Dan ada makna khalifah ini juga wakil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Allah serahkan kepada manusia, kau uruskan. Sebab tu hari depan terkata Allah nak tengok macam mana kamu buat. Senang fahamlah, satu orang bos dia bagi kat satu orang staff, okey kamu buat, aku nak tengok macam mana kamu buat. Maksudnya begitulah. Bukan dia punya, diberikan tanggungjawab je kepada dia. Contoh bos bagi kereta, okey kau bawa kereta ni. Bukan dia punya, kereta bos dia. Macam itulah dunia bukan kita punya. Allah bagi, nah uruskan. Pandai-pandailah urus, tengok macam mana kau uruskan. Bukan kita punya, Allah yang punya. Begitu juga ada makna yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab Dalilul Falihin, antara makna yang kedua, Allah jadikan kamu pengganti kepada kaum yang sebelum kamu. Khalifah ni maksudnya pengganti. Makna yang lain, khalaf. Kan ada makna satu orang yang hilang hartanya, Allah boleh ganti dengan yang baru. Khalafan. Jadi sama kita ni dipanggil khalifah, pengganti kepada umat yang sebelumnya. Sebelum kita dah ada umat dah. Matinya umat dulu, datanglah kita. Jadi kita ganti orang yang datang sebelum kita. Begitu juga kita ni pun akan datang pengganti selepas kita. Bukan kita selama-lamanya hidup kat dunia, habis mati kita akan sambung oleh orang lain pula. Begitulah putaran kehidupan dalam kehidupan dunia. Maknanya kita pun tak kekal lama. Sebagaimana dunia tu pun tak boleh dimiliki oleh sesiapa, begitu kita pun tak boleh kekal lama. Berapa lamanya kita boleh hidup? Malamnya karya saya 2 orang sekali meninggal. Hari ni pun tak tahu. Jadi kematian tu macam dah biasa. Dalam minggu tempat saya hampir 7 orang meninggal. Sekejap sangat. Baru meninggal, ada lagi meninggal. Ada meninggal lagi. Ada lagi meninggal. Dan satu hari, dan saya kan sebagai juru nikah. Minggu lepas 2 kali saya nikahkan, 2 kali itu juga ada sembahyang jenazah. Maknanya habis nikah terus sembahyang jenazah. Allahu Akbar. Allah buat. Jadi jangan sibuk seronok ni. Maknanya nikah tu jangan seronok. Ni mati ni, ingat mati ni. Dan mati tu pula bukan satu kebanggaan. Tempat kau berapa orang mati? Satu je, tempat aku 7 mati. Bukan bangga. Ingat mati. Begitulah kita putarannya. Lepas orang pergi, kita akan pergi pula lepas tu. Tak kekal pun kita akan hidup kat dunia ini. Jadi apa nak dibanggakan? Apa yang kita nak kejar sebenarnya? Kita yang tertipu dengan dunia sebenarnya. Maka sebab itulah Allah nak tengok macam mana kita uruskan dunia. Kita ikut tak sebagaimana yang telah diberitahu oleh Nabi SAW, ataupun kita langgar apa yang diberitahu oleh Nabi. Ikut suka aja. Maka sambungan lagi lepas itu Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya. Berhati-hatilah kamu dengan dunia. Fattaqud dunya ni bukan takut dunia, bukan. Berhati-hati kamu dengan dunia yang ada. Dikhawatiri kamu akan tenggelam dalam dunia sehingga kamu lupakan yang sepatutnya kamu buat. Lupakan Allah, lupakan Nabi, lupa ibadat, semua lupa. Sebab dah tenggelam dalam dunia. Ibaratnya ulama selalu buat ibarat antaranya satu orang yang naik kapal ataupun sampan ke ikutlah. Bila lalu dekat laut, berlayar di lautan, maka air laut tu penting untuk kapal tu berlayar. Kalau tak ada air, macam mana kapal tu nak berlayar? Tetapi pada masa yang sama, penting air tu pun tak adalah sampai masuk ke dalam bahtera. Kalau air tu dah masuk dalam bahtera, apa gunanya bahtera tadi? Habis tenggelam. Begitulah dengan dunia. Dunia tu ada, kita perlu ada dunia. Kita perlukan kereta, kita perlukan rumah, kita perlukan harta, perlu. Memang perlu. Kita perlu kerja, perlu cari nafkah, kita perlu. Tapi jangan sampai dia tenggelamkan kita. Sampai kita pun dah lupa tanggungjawab kita, lupakan Allah. Itu, berhati-hati dengan dunia, Nabi kata. Bukan tinggalkan dunia. Jangan salah faham. Ada pula kata, maknanya tinggalkan dunia ke? Habis semua, dia buang semua. Orang ada rumah, ada TV, dia pergi buang TV. Ada radio, buang radio. Kereta pun tak nak pakai, nak naik unta. Habis. Ini tak betul. Maksudnya ialah kita berhati-hati, jangan sampai kita tercinta dunia. Sebab tu makna zuhud bukan maknanya buang dunia, bukan. Zuhud ialah tidak cinta dunia, lawan kepada hubbud dunia.
Hubud dunia sifat mazmumah, lawannya mahmudah, lawannya zuhud. Zuhud tu tak cinta dunia, tak masuk dunia dah hati. Luar ada dunia ada. Sebab tu jangan sangka buruk dengan orang yang ada harta banyak. Tengok kereta lawa mewah, oh dia ni cinta dunia dia ni. Tengok pakai baju lawa-lawa. Hatta sekarang pun ada jubah mahal kan. Jubah cantik-cantik, tengok jubah dia, oi merelatnya, berkilat-kilat, mesti mahal ni. Ni mesti orang cinta dunia. Senangnya kita hukum. Hati-hati. Belum tentu orang yang kaya itu dia cinta dunia, dan belum tentu orang yang miskin tu tak cinta dunia. Kadang-kadang orang yang tak ada harta tu lagi cinta dunia. Dia bercita-cita, alangkah bagusnya hartaku banyak, alangkah bagusnya hartaku banyak, alangkah bagusnya aku kaya. Maknanya dia lagi teruk daripada orang kaya. Cinta dunianya lagi menebal daripada orang yang ada dunia. Jadi oleh itu sama-samalah kita berhati dengan dunia yang ada di kalangan kita. Gunalah dunia itu pada tempat yang betul. Maksudnya jauhlah kita daripada fitnah dunia yang akan menyebabkan kita cenderung kepada dunia, cinta dunia. Sebab bila dah cinta dunia, semua amal kita akan tinggalkan. Nabi tak takut kita jatuh miskin, tapi Nabi takut kita cinta dunia. Kalau kita miskin tak apa, tak ada masalah bagi Nabi. Tapi kalau kita dah mula cinta dunia, habis kita. Inilah kerosakan manusia yang menyebabkan berlakunya pertumpahan darah, berlakunya permusuhan adik-beradik. Semua pasal dunia. Semua pasal ni, harta. Dunia. Dan kita jangan pula memperkecilkan dunia, tak perlukan dunia. Tidak, perlukan. Tapi kena berhati-hati. Berhati-hati inilah yang dinilai. Nak fahamnya, jangan sampai masuk dalam hati je. Itu je maksudnya. Tak adalah sampai kita buang semua benda. Dan kemudian sambungan lagi hadis tu. Nabi SAW bersabda, wattaqun nisa. Ni kena hati-hati, ada muslimat belakang. Hendaklah kamu berhati-hati dengan wanita. Bukan maksudnya jangan kahwin. Ada pula yang kata, tak kahwin ke ustaz? Berhati-hati dengan perempuan. Tidak. Allah jadikan perempuan ni fitnah kepada kaum lelaki, yang mana ramai lelaki gagal dengan fitnah wanita. Ramai. Tak kira lah dia ustaz ke, ulama ke, dia ada ilmu ke, bila dia didatangi oleh seorang wanita, lebih-lebih lagi rupawan, jelitawan, kaya, datang offer, barulah tengok iman kat mana masa tu. Serban tak serban tak kepala. Bila datang wanita, semua hilang. Hatta ulama kita termasuk wanita ni siapa? Isteri. Berapa ramai suami-suami kalah dengan isterinya. Ada lelaki kat luar gagah ke main, cakap tengking-tengking, datang bini dia diam jadi tikus. Samsing kan, samsing. Datang bini tarik telinga je, bukan buat apa pun. Lagi gangster bini dia daripada dia. Jadi oleh itu ni fitnah. Nabi kata, berhati-hati dengan kaum wanita bukan makna singkirkan mereka, tidak. Didiklah mereka dengan agama. Perempuan ini kita perlu didik dengan agama sampai mereka jadi sebagaimana sahabiah radhiyallahu anhum. Macam isteri-isteri Nabi, macam sahabat-sahabat, wanita-wanita di kalangan mereka. Sebagai contoh, ada wanita zaman Nabi SAW, bila dia masa tu dia belum pakai hijab lagi. Tiba-tiba masa dia berjalan, ada anak datang, anak kecil beritahu, wahai ibu, tak tahu ke? Bukan mak dia lah, maksudnya makcik. Ibu tak tahu ke bahawa Allah telah turunkan ayat suruh berhijab, tutup aurat. Tutup aurat dengan sempurna. Maka wanita tu kata, ya ke? Wahai anak, pergi balik ambil kain supaya aku dapat tutup. Kenapa ibu tak balik ambil sendiri? Aku tak nak langkah aku ni, aku langkah dan kadang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu wanita yang dekatkan diri dengan Allah sampai terdidik dengan sempurna dengan agama, bukan dengan dunia, dengan agama. Jadi kita semua bertanggungjawab ke atas semua wanita-wanita yang ada di keliling kita, anak kita, perempuan kita, isteri kita, ibu kita, adik-beradik perempuan kita, siapa saja, didiklah mereka dengan agama supaya mereka ini menjadi penyebab keselamatan kita dekat akhirat. Dan juga masuk juga hadis ini kepada kenapa Nabi SAW perintahkan supaya kita berhati-hati dengan wanita. Jangan sampai mencintai wanita itu melebihi cinta kepada Allah. Tak salah kita nak cinta pasangan kita, tak salah. Halal. Memang isteri kita halal. Tapi jangan melebihi cinta Allah dan Rasul. Sebab bila melebihi cinta Allah dan Rasul, maka Allah akan biarkan kita. Jadi oleh itu berhati-hati. Sebab bila cinta melebihi daripada cinta Allah, maka apa guna kita beribadat kepada Allah? Sebab cinta kita pada makhluk.
Jadi oleh itu berhati-hati, bukan suruh singkirkan, tapi berhati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, fa inna awwala fitnati Bani Israel, sesungguhnya fitnah yang pertama berlaku pada Bani Israel, apa dia? Kanat fin nisa, ialah berlaku mengenai perempuan. Bani Israel mula-mula fitnah yang merosakkan mereka, yang hancurkan mereka, membinasakan mereka adalah pasal perempuan. Ini ulama dalam hadis tak cerita pasal apa yang awal fitnah tu, tak dikupaskan. Maka dalam syarah ada sebut antara sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa perempuan ini fitnah berlaku di kalangan Bani Israel. Antaranya adalah sebagai contoh, ada perempuan yang dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan Bani Israel sebab pasal kucing je. Itu salah satu makna. Mana ramai-ramai orang yang ada dalam kalangan Bani Israel, ada perempuan yang telah dimasukkan dalam neraka Allah sebab kucing yang dibela. Dia bela kucing tapi dia tak bagi makan. Dia seksa kucing. Ni. Masuklah kita hari ni bela binatang apa pun, ingat, bela tu dah bela okey, tapi tunaikan hak dia. Kalau tak boleh bela, lepaskan, bagi orang lain bela. Bagi ke orang lain bela. Sebab ada orang masuk neraka pasal kucing je. Tak ada juga orang masuk syurga pasal anjing. Macam pelacur tu kan, seorang wanita tu. Jadi fitnah berlaku mula, maksudnya ujian yang pertama Allah uji perempuan, ketika itu dia ada kucing. Ini salah satu makna. Ada makna yang lain ialah sebagaimana dalam kitab Al-Anwarus Sunniyah, ada dalam kitab itu mengenai kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut, pernah dengar maksudnya? Kisah Harut dan Marut ni ialah dua malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia. Tapi jalan cerita dia banyak versi, banyak sangat dia punya jalan cerita. Tapi saya tengok kebanyakan dia Israiliyat lah, tak tahu mana sumber. Saya dah pesan pada kita semua, kalau dengar cerita Israiliyat, dengar, jangan benarkan, jangan menafikan. Duduk di tengah-tengah. Benar pun tidak, menafikan pun tidak. Maksudnya kita takut kalau kita benarkan, cerita tu palsu. Kalau kita takut kita menafikan, cerita tu benar. Sebab kita tak tahu, bukan zaman kita. Maka oleh itu tak payah, biar je cerita tu. Jadi oleh itu antaranya kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut ni ada dalam Quran, dalam suratul Baqarah ayat 182. Wattaba'u ma tatul syayatinu ala mulki Sulaiman. Panjanglah separuh muka surat ayatnya. Saya ringkaskan cerita. Datangnya Harut dan Marut ini asalnya adalah untuk uji manusia yang ada ketika itu, kerana mereka, ni ceritanya berlaku di Babylon, Iraq. Babil dalam bahasa Arab Babil, ataupun dalam bahasa Malaysia sebut Babylon. Satu tempat adalah kehidupan manusia di sana. Mereka ni mengamalkan sihir. Rupanya sihir dan ramal ada dah sebenarnya, dan menjadikan satu amalan di sana. Tak puas hati je hantar sihir. Bahkan ada tempat belajar sihir. Memang ada belajar sihir di zaman tu. Tu mungkin daripada tu lah kot orang buat cerita Harry Potter tu. Agaknya lah, tapi tak ada kena-mengena. Jadi memang ada tempat belajar sihir di sana. Dia belajar dan mengajar orang. Sekolah sihir memang ada. Dan digunakan sihir itu untuk apa? Untuk contoh, dia tak puas hati orang tu, dia ada suami isteri, bagi mereka cerai. Orang tu tak puas hati, bagi mereka mati. Ini sihir mereka buat, bukan calang-calangnya sihir. Jadi malaikat turun, Harut dan Marut. Ulama kata ni malaikat turun ke dunia untuk beritahu kepada manusia yang ada ketika itu bahawa sihir tu salah, kufur kepada Allah. Nabi Sulaiman tak buat sihir. Cerita ni zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tak ajar sihir, Nabi Sulaiman tak buat sihir. Apa yang berlaku zaman Nabi Sulaiman semuanya mukjizat datang daripada Allah. Boleh ubah istana daripada satu tempat ke satu tempat, boleh buat yang luar biasa. Semuanya berlaku dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, mukjizat. Bukan Nabi Sulaiman tu yang terror, tak ada ilmu apa pun, semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datang malaikat Harut Marut nak beritahu benda ni salah. Tapi malaikat tu Harut Marut beritahu juga, nahnu fitnatun fala takfur. Kami ni datang ni sebagai ujian je. Ni fitnah ni bukan makna tuduh orang, bukan. Fitnah ni ujian. Kami ini datang sebagai ujian je, jangan kamu kufur kepada Allah. Jadi jalan ceritanya panjanglah. Selepas itu kaum mereka ni terus mengamalkan sihir, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebab sihir mereka itulah mereka jadi sakit. Tak boleh nak sembuh.
Ini salah satu cerita. Jadi yang kat mana Harut Marut tertipu dengan wanita itu, ini saya tengok dalam kisah yang lain, ialah ini dalam Quran. Saya tadi baca mula-mula dalam Quran. Dalam kisah Israiliyat ada ceritanya, iaitu Allah, malaikat-malaikat pertikai kepada Allah, kenapa Allah biarkan pengikut ataupun kaum Nabi Daud AS ni buat maksiat, tak buat apa-apa. Kenapa Allah biarkan? Maka Allah kata, okey, macam ni, kamu cari dua malaikat yang kuat-kuat, yang gagah-gagah, yang boleh, maknanya yang paling power, paling alim semua. Maka dipilih, iaitu Harut dan Marut turun ke dunia, tapi Allah bagi mereka nafsu. Allah bagi mereka nafsu. Bila sampai ke dunia, malaikat ini, dua orang malaikat ni telah diuji dengan wanita yang ada ketika itu daripada kaum Nabi Daud AS. Mula-mula wanita tu suruh kufur kepada Allah. Malaikat kata tak boleh, kami takkan kufurkan Allah. Kalau macam tu tak apa, tak nak kufur, apa kata kamu berzina dengan saya? Dia offer, tak nak. Okay, minum arak. Minum arak ni ringan sikit, bolehlah. Sebab mereka dua-dua dah suka dengan perempuan tadi. Bila dah minum arak tu, macam kita faham lah, dah minum arak semua buat, semua dosa semua buat. Sehingga kan masa dia berzina tu, ada satu orang tua lalu kat situ, nampak mereka sedang buat perkara haram tu. Maka malaikat tadi seorang-seorangnya lari pergi kejar orang tua tu, pergi bunuh. Dah berapa dosa dah buat. Puncanya sebab perempuan. Itu maksudnya kemusnahan Harut dan Marut. Tapi jalan ceritanya, kesahihannya diragui. Dan yang kedua, ada ulama kata kemungkinan juga disebabkan kisah Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura yang ini seorang ulama ataupun seorang alim yang doanya makbul zaman Nabi Musa AS. Tapi dia tinggal di Yaman, dia tak tinggal bersama Nabi Musa. Doa dia makbul. Maka ketika mana Nabi Musa AS bersama dengan tenteranya nak sampai di tempat kota Yaman yang ditinggal oleh Bal'am bin Ba'ura ni, maka raja dan orang penduduk situ takut sangat-sangat. Maka dia tak tahu nak buat apa, jumpa si Bal'am bin Ba'ura. Wahai Bal'am, tolonglah doa kepada Allah sebab doa kamu makbul. Tolong doa supaya Allah hantarkan binasa kepada Nabi Musa dan tenteranya. Sebab dia tengok Nabi Musa dah kalahkan Firaun. Firaun habis dah kalah. Jadi mereka takut. Tapi bila Bal'am kata tak boleh, aku tak boleh baca doa begitu, maka dia sogok. Dia sogok harta, dia sogok tak jalan. Bal'am ni kuat iman sikit. Apa yang terjadi? Antara riwayat mengatakan dia ada dua versi. Yang pertama, raja pergi jumpa isteri dia. Raja pergi hantar harta apa semua ke isteri dia, suruh pujuk suami dia supaya doa. Maka isteri dia pun beritahu pada suami, abang ni kenapa? Doalah, mintalah binasa pada Musa. Maka suami dia Bal'am tak nak doa. Mula-mula tak nak doa. Last kali isteri dia buat apa? Isteri dia tak nak layan suami dia. Suami kalah, isteri tak nak layan. Betul tak? Suami kalau tak dapat, dia tak habis gelisah, tak tenang. Maka si Bal'am tanya pada isteri, kenapa kamu tak layan aku seperti biasa, tak buat apa makanan hidang sebagainya? Kita abang ni apa susah sangat, pergilah doa kebinasaan. Daripada situ, tu fitnah dia apa? Sebab perempuan, isteri. Maka Bal'am pun angkat tangan doa. Cuma ada riwayat beritahu, bila Bal'am angkat tangan doa, Allah terbalikkan lidah dia, tak jadi nak doa keburukan, tapi doa kebaikan pada Nabi Musa AS. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua pula ialah ketika mana Nabi Bal'am bin Ba'ura nak doakan keburukan tadi, Allah tak makbulkan doa. Walhal Allah walhal Bal'am ni doa dia makbul, tapi sebab doa pada Nabi Musa, Allah tak bagi. Maka tak jalan. Macam mana nak buat? Bal'am bagi idea. Bal'am bagi idea apa dia? Senang je macam ni. Dia beritahu pada raja, kamu cari perempuan-perempuan cantik di kalangan kamu ni, pergi hantar kepada tentera Bani Israel itu, sebab diorang ni dah lama tak jumpa pasangan mereka. Mereka dah musafir jalan jauh. Kau pergi hantar dekat sana, pergi serahkan, sebab satu mereka ni musafir jalan jauh. Dan bila diserahkan perempuan-perempuan, dihantar perempuan kepada Bani Israel, Nabi Musa dah pesan, jangan dekat dengan perempuan ni. Tapi sebab laki kan, lama tak jumpa perempuan pula datang, offer, habis. Maka bila mereka mula berzina dengan perempuan tersebut, Allah turunkan wabak penyakit. Allah jadikan mereka semua penyakit. Lepas itu si Bal'am pun hiduplah dengan selesa, kaya raya. Tapi makbul doa dia, Allah tarik sikit demi sikit demi sikit demi sikit. Sehingga kan diibaratkan beliau ini, Bal'am bin Ba'ura ni seperti anjing. Sebagaimana ada dalam surah Al-A'raf ayat 176. Dalam ayat itu panjanglah ayatnya.
Saya ambil tengah-tengahnya. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas. Perumpamaannya, yang ini ulama Ibnu Katsir rahmatullah alaihi sebut dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada Bal'am bin Ba'urah. Allah umpamakan beliau ini seperti anjing. Jika kamu bagi apa-apa kat dia, tetap menjeli lidah. Kamu biarkan dia tak bagi apa pun, dia jeli lidah. Itulah anjing. Macam itulah yang jadi pada Bal'am bin Ba'urah. Kesan daripada doa keburukan kepada orang lain, dia terlibat yang bagi cadangan suruh perempuan pergi rosakkan Bani Israel. Jadi balik pada hadis tadi, orang yang pertama rosakkan Bani Israel adalah perempuan-perempuan. Tapi bukan maknanya jangan salah faham, adakah singkirkan perempuan? Tidak. Jagalah mereka dengan agama. Kadang-kadang dengan sebab agama yang kita didik mereka, mereka itulah yang selamatkan kita dekat akhirat nanti. Jadi jangan tinggalkan agama pada wanita-wanita kita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita semua di kalangan ahli syurga, dan kita semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah dunia dan fitnah wanita. Dan memang ada doa. Nabi SAW ajar doa daripada fitnah wanita. Memang ada. Tapi bukan maksudnya bencikan wanita. Tidak ya. Allah muliakan wanita. Baik, jadi saya cukuplah sampai situ. Tapi sebelum saya nak tutup, saya nak kongsi. Ada soalan daripada jemaah, iaitu berkaitan dengan solat ba'diyah isyak. Solat ba'diyah isyak, kalau ikut mazhab Syafi'i, solat muakkad, sunat muakkad, lepas isyak 2 rakaat. Tapi siapa yang nak tambah lebih daripada 2 rakaat boleh. Tapi dalam kitab, antaranya kitab Fiqhul Minhaj karya Dr. Mustafa Al-Bugha, seorang ulama Syariah, dalam kitab tu tak disebut pun tambahan 2 rakaat daripada solat isyak. Maknanya selepas solat isyak, solat sunat 2 rakaat, tidak ada diceritakan dalam kitab itu tambahan 2 rakaat lagi. Maknanya dia tak termasuk dalam sunat muakkad ataupun sunat ghair muakkad pun tak ada. Kalau paling kurang sunat ghair muakkad ada pun okeylah, tapi tak ditulis. Begitu juga saya lihat dalam kitab Matla'ul Badrain karya Syekh Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani. Dalam kitab tu pun tak sebut. Tak disebut, maknanya tambahan sunat 2 rakaat yang lain selepas solat isyak tak disebut. Tapi adakah salah untuk tambah solat sunat 4 rakaat, ataupun kita kata tak kisahlah berapa rakaat lepas sunat isyak? Boleh, sebab ada hadis. Memang ada hadis. Sebagaimana hadis Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu lagi dalam kitab Sahih Bukhari. Cuma ulama kata kenapa tak dimasukkan sunat ghair muakkad? Sepatutnya masukkanlah. Sebab ulama kata tu bukan solat ba'diyah isyak. Dia panggil solat malam. Solat yang lain daripada sunat isyak. Maknanya dia sunat biasa. Ni sebab tu tak dimasukkan. Tapi kalau siapa nak buat, boleh nak gabung dengan solat isyak pun boleh, tak ada masalah pun. Sebab bila sebut sunat, berapa rakaat pun boleh. Jadi dalam cerita tu Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan, satu malam dia pergi tidur rumah makcik dia yang bernama Maimunah binti Haris, iaitu isteri Nabi SAW. Dalam cerita tu dicerita SAW lepas balik sembahyang isyak, Nabi tidur di rumah makciknya. Sebelum tidur tu Nabi balik, Nabi sembahyang 4 rakaat. Lepas sembahyang isyak balik rumah sembahyang 4 rakaat. Maknanya tak sempat lagi sembahyang, tapi Nabi dah kat rumah 4 rakaat. Ini maknanya boleh lah kalau nak buat 4 rakaat tu, tak salah. Kemudian juga cuma isunya fadilat tentang kelebihan sembahyang sunat ba'diyah isyak ni. Memang ada. Antaranya siapa yang sembahyang sunat ba'diyah isyak, pahalanya seolah-olah sama seperti Lailatul Qadar, beribadat Lailatul Qadar. Jadi hadis ni dihukumkan dhaif. Dhaif saja, tapi bukan dhaif berat. Kelebihan tentang sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat. Mana kata kalau nak buat boleh, tapi fadilat tu kebanyakannya hadis dhaif. Banyaklah. Antaranya siapa yang sembahyang zuhur 4 rakaat qabliyah sama macam sembahyang tahajud malam. Dan siapa yang sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat sama macam Lailatul Qadar. Ini hadis-hadis yang lain. Jadi oleh itu apa saya nak beritahu? Ialah boleh nak buat sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat, tak salah pun. Cuma dalam kitab tak ditulis. Tu sahaja dalam mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah ya. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih dalam mazhab beliau mengatakan bahawa sembahyang sunat ba'diyah isyak adalah 4 rakaat. Jadi benda ni khilaf, tak ada masalah pun. Dan dia benda sunat. Nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Cuma dalam kitab tak ada. Tu je. Dalam kitab memang tak ditulis. Tapi sekurang-kurangnya lah, saya tak nak cerita pasal ghair muakkad. Muakkad tu jagalah dulu, baru sembang ghair muakkad. Ini yang muakkad pun tak jaga. Antara muakkad daripada sunat qabliyah fajar, kemudian qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Ini semua muakkad ni. Maknanya dituntut sangat-sangat kita buat. Kemudian
ba'diyah maghrib, kemudian ba'diyah isya. Ni semua ada 10 rakaat yang dituntut semayang sunat muakkad. Yang lebih tu semua ghair muakkad. Tapi ada fadilat yang lain pula, semayang sunat qabliyah 4 rakaat, zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat memang ada. Kemudian semayang asar 4 rakaat pun ada, qabliyah memang ada. Tapi dihukumkan ghair muakkad. Jadi apa saya nak sentuh, tak apalah yang ghair muakkad tu kita tolak tepi. Ni muakkad pun tak jaga lagi ni. Tadi kan cerita pasal Rusia lawan Ukraine. Semayang sunat pun tak jaga. Jangan ceritalah pasal perang. Jaga dulu semayang sunat. Kita sama saja, masuk saya pun saya kena jaga, para jemaah semua jaga. Jadi dalam bab itu tidak ada masalah, kita boleh buat semua jenis semayang sunat. Jadi tak payahlah berbalah kan, kata ini bid'ah ke apa, sesat ke, tak ada. Ada hadis, cuma tak diceritakan oleh ulama. Wallahu alam. Soalan ke? Tak ada kan? Masa pun dah 7.30 apa, 7.40 lah. Jadi saya mohon maaf kalau ada silap dan salah, dan maafkan saya juga atas batuk saya tu. Kok ada jemaah tak selesa, mana tahu dia ni batuk je, apa-apa ni. Maafkan saya kan, tak tahu tekak gatal ni. Tekak gatal ni memang tak boleh buat apalah. Jadi doakanlah saya semoga sembuh tekaknya, boleh mengajar kuliah macam biasa. Dan semoga mungkin kita tak jumpa ni. Tak tahu lagi lah bulan Ramadan ada tazkirah atau tidak kuliah, saya tak tahu, wallahu alam. Jadi kalau tak jumpa, mungkin jumpa lepas raya. Jadi mudah-mudahlah kita semua bertemu dengan Ramadan dengan sebaik-baik Ramadan. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sudah, walaupun apa pun yang terjadi pada tahun ini. Pedulikanlah semua itu, yang pastikan tahun ini puasa kita lebih baik pada tahun sudah. Pastikan puasa kita lebih berkualiti, lebih beramal lebih banyak, Quran lebih banyak baca, pastikan lebih tambah. Sebab sebagaimana hari yang kita biasa dengar, celakalah mereka yang mana hari ini sama macam semalam. Sama dengan semalam pun tak boleh sama. Maksudnya Ramadan tahun ni sama macam Ramadan tahun lepas, sama tak boleh. Apa tak lagi-lagi teruk daripada tahun sudah? Lagilah. Sebaik-baiknya tambah. Macam contoh tahun lepas mungkin tarawih mungkin biasa buat 8 je. Tahun ni cubalah buat 20 istiqamah. Tapi saya yakin dan percaya depan saya ni semua buat 20 ni. Tak ada lagi yang miss betul tak? Amin lah. tak nak amin, nak buat 8 lagi tu. Kemudian Quran, pastikan khatam. Khatam tu maksudnya bukan tadarus, secara tadarus. Kita sendiri khatam sendiri macam dakwah sampai habis. Yang tadarus. Tadarus lantaklah tadarus. Kita join lah tadarus, baguslah. Sebab kita boleh betulkan bacaan. Tapi maksud saya, kita khatam sendiri. Daripada suratul Baqarah sampai suratul Nas, kita sendiri habis. Semua kita baca dalam bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan tu bulan Quran. Jadi bacalah kita. Mudah-mudahanlah semua kita dapat tambah sikit amal lebih daripada tahun lepas. Barulah Ramadan tahun ini jadi lebih baik daripada tahun sudah. Mudah-mudahan begitulah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته